Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang hadir untuk sesi yang kedua, Aisam Live. Okay, untuk sesi kali ini kita akan bincangkan berkaitan dengan kita akan start dengan preview Aisam Sector Analysis. Okay, kemudian kita akan sambung dengan sesi Q&A terbuka. Okay, alright. So kita tunggu dulu yang lain masuk. Okay, kejap. Okey, sementara kita tunggu yang lain join sesi kita pada hari ini. Okey, kalau ada sebarang soalan, boleh letak di ruangan komen untuk kita bincangkan, dan juga kita bahaskan. Kalau sesi kita untuk iSaham Live ni, kita akan start dengan preview. Maknanya kita akan start dengan sesi mingguan kita dengan preview berkaitan dengan iSaham. Kemudian kita ikuti dengan soal jawab. Tapi untuk yang sampai awal selalunya kita bagi ruang dulu untuk apa-apa soalan yang akan jawab terlebih dahulu. And then kemudian kita maybe jawab satu dua soalan, kita bincang topik, and then kita sambung dengan lagi 2-3 soalan. Alright. Salam, boleh tak tunjukkan macam mana nak buy and sell di dalam platform M+? Apa yang perlu kita lihat untuk buy dan sell? Jika harga beli tu rendah dari harga semasa dan harga semasa terus naik, apa akan jadi dengan harga buy yang rendah tu? Okey. Yang ni kalau soalan yang boleh terjadi, yang pertama mungkin tanya, kalau macam mana, kalau first kali soalan mungkin orang tanya macam mana nak pilih saham, macam nak tunjuk tak cara beli dan jual dari segi pilih saham. Itulah fungsi iSaham. Fungsi iSaham ialah untuk kita bagi ruang kepada pelabur-pelabur untuk kalau nak pilih saham, inilah apa yang kita bina lah dekat iSaham. Ada kalau nak short term kita ada kriteria dia. Kalau mid term kita ada. Dan kalau yang dah lebih advance, boleh masuk ke ruangan screener lah. Di mana ada banyak jenis screener lah dekat iSaham. Itu ialah teknik. Contoh apabila kita dah pilih satu teknik. Contoh kita ambil teknik PTST hari ni. Sebagai contoh R sawit. Soalan yang kedua ialah jual pula lah. Macam mana nak tekan beli. Macam mana nak tekan beli. Kalau nak tekan beli yang first kali kita kena buka M+ lah. Apa lagi kan. Seterusnya, apa yang kita perlu tengok, dia bergantung kepada strategi kita lah. Kalau contohnya strategi kita ialah contohnya lah ni apa, JHM sebagai contoh. Mungkin saya nak masuk pada paras support, ataupun paras resistance become support. Ada banyak kaedah lah dalam saham. Contohnya ni yang belajar tadi. Tutup dulu. Sebagai contoh, harga naik turun, this round punya turun pula kita nak ambil. Ini pun boleh tutup. So kalau sebagai contoh saya nak ambil this round lah, sebab saya nampak dia turun, dia berhenti dekat situ lah. Mungkin itu adalah resistance become support. So saya dah aim lah, saya nak beli 875, 87, 888. Ni okey lah, semua harga ni okey. Dia dekat-dekat dengan paras support. Kalau saya nak beli, saya tekan sahaja. Contohnya dekat sini. Ada 870, 87, 88. First saya akan decide lah nak harga apa. Macam mana nak decide harga, kita tengok pada strategi. Dia tak ada dekat sini. Saya akan pilih harga kat mana, tengok strategi. Kemudian lepas kita dah decide strategi kita dekat support, maknanya 87 boleh, 875 boleh, 88 boleh. Jadi dekat sini kita boleh pilih nak 87, 875, 88. Semua pun okey, tak ada masalah. Dalam kes ni saya akan pilih antara dua ni lah, sama ada beli terus kat 875 ataupun beratur dulu kat 870. Dan nak beli senang je, tekan je buy kat sini. Masukkan kuantiti yang kita nak beli, harga, tekan send now, beli saham tu. Contoh kat sini 870, 875. 870, 875, boleh pilih. Mungkin beratur sikit, ambil sikit kat sini, tak ada masalah. Kalau rasa macam malas nak tunggu, masuk dalam sini, tak ada masalah sebab strategi kita
boleh beli dekat area-area tu. So dia bergantung pada strategi. First kali gantung strategi. Cuma jangan pula beratur dekat 80 sen bawah-bawah ni, takut tak dapat. Okey, dan soalan kat sini ialah kalau kita cuba untuk beratur kat 8.5 macam tu, lebih rendah, apa akan jadi? Okey, tak match lah sebab tak ada orang nak. Dia dalam saham ni, kita apabila kita beratur dekat belah sini, kita kena tunggu orang jual. Kita tak boleh potong daripada bawah ni. Saya nak jual 80 sen. Saya nak beli 80 sen, ada tak orang nak jual? Potong, tak boleh. Memang ikut turutan. Kena tunggu ada orang nak jual dulu. Sama juga dengan beli. Kita nak beli, kita beli terus ataupun kita kena beratur. Okey? Kita kena beli terus atau beratur. Kalau jual pun sama, kita kena beratur dulu, nak tunggu. Kalau kita nak harga tinggi, kena tunggulah orang beli. Okey, ataupun kita boleh jual terus pada harga semasa 87 sen. Okey. Bila keluar signal dekat saham, bila nak beli? Bila keluar signal kat saham, kita beli, tapi signal apa? Sebab ni semua ialah satu signal. Contohnya ada tanya, bila keluar signal apa? Kalau keluar signal BTST, pakai cara BTST. So beli dia ialah cara BTST lah. Dia maknanya dia bukannya satu, bila nak beli kalau keluar signal, bergantung pada setiap satu strategi. Okay? Kalau kita dah belajar fresh breakout, contohnya FBO ni fresh breakout. Okay? Fresh breakout, FBO screener. Okay, macam mana nak pakai FBO screener? Kita dah belajar, contohnya kalau siapa yang dah belajar, ini saya assume ada yang dah datang kelas dan sebagainya. Fresh breakout kita beli je, bila nampak dia breakout, ada volume yang kuat, okay, boleh terus tekan beli. Okay. So bila nak beli? Waktu kita ikut strategi tu. Kalau strategi tu kata beli sebelah petang, beli sebelah petang. Kalau strategi tu kata beli pada harga ni, beli pada harga ni. Kalau strategi tu kata beli pagi, beli kat situ. Ikut strategi yang kita dah faham. Itulah cara nak beli saham. Okay. Kita kena faham strategi first, and then kita boleh tinggal nak pakai je. Okey. Macam mana? Okey, macam ni. Sekarang ni dah hit saya punya mark iaitu lebih daripada 50 orang. So saya akan start topik kita. Yang sangat pendek sebenarnya. Saya punya aim ialah nak tunjuk saham lah dari segi fungsi-fungsi yang boleh pakai. Strategi mungkin pada masa akan datang sebab banyak yang dah belajar strategi, so dia boleh tinggal nak pakai je. Okey. Satu yang kita nak bincang hari ni dengan sangat cepatlah. Kita punya sesi setengah jam ke 40 minit. Okey, dengan singkat je The plan ialah untuk dapat idea. Okay, ialah sektor punya analysis. Okay, sektor punya analysis. So dalam sektor punya analysis, kita boleh determine dekat saham ni, okay, untuk kalau normally mungkin akan guna yang long term lah. Okay, yang long term. Okay, ini by default lah kalau siapa yang belum lagi ahli premium saham, okay, dia akan guna yang long term. Okay, so macam mana kita nak pakai sektor analysis ni? Mudah saja. Okay, kita tengok je dekat, maknanya satu ialah the special dekat saham ni ialah kita summarizekan dari segi sektor mana yang paling kuat sekarang ni. Okay, kita summarizekan. Macam mana kita buat ni? Bukannya kita pilih sendiri, tak. Ini ialah the algorithm. Okay, kita run. Okay, dia tunjuk, dia appear kat situ. Okay, sebagai contoh sekarang ni memang yang kuat apa? Glove, coronavirus. Coronavirus ni maknanya glove, hand sanitizer punya company yang terlibat dalam sanitizer, yang terlibat dalam aplikasi ataupun perkara-perkara yang membantulah medical punya device dan sebagainya, pun dia akan masuk dalam sektor coronavirus. So these are sectors yang kena buat. Apa lagi? Sektor yang kurang terkesan iaitu software. So kita boleh gunakan saham ni. Kalau tak, kita tak tahu nak pilih sektor apa yang sesuai, nak monitor sektor apa. Okay, dan nak jawab persoalan-persoalan sektor apa nak kena tengok, boleh tengok. Cuma yang ni long term lah. Dalam long term dia tak tunjuk apa yang tengah baru nak start naik. Yang tu ada dekat belah-belah sini. Okay, tapi yang ni pun dah cukup very good view for someone yang nak start invest, nak cari apa sektor yang aku boleh tengok. Okay, pergi tengok kat sini je, glove, coronavirus, software. Okay, IPO ni sama-sama IPO itulah yang dah rasa 2-3 tahun ni. Maknanya dah kembali power balik. Actually IPO ni kebanyakannya lah, kalau katakan sebenarnya tak affected by the corona. Okay, memang wajar diberi fokus sebab kebanyakan IPO ni dia jenis yang sebab dia baru masuk, okay, dana ada, so dia punya growth boleh jadi high, kecuali kalau yang impacted lah. Okay, and then yang lain seperti biasa, payment product. Ini kita panggil dalam bahasa sekarang ialah
ekonomi tanpa sentuh. Ekonomi baru sekarang ni, norma baru, kita tak sentuh. Maknanya kita nak bayar, kita pakai e-payment. Kalau kita nak buat apa-apa perkara lain kan, kita akan try untuk find the solution yang tidak menyentuh kan, teknologi dan sebagainya. Okay, so dia terlibat dalam ni. Courier paling hot sebab orang dia sekarang ni dah kurang berinteraksi dengan orang lain, tak sentuh. So kebanyakannya melalui orang tengah, iaitu courier. So boleh tengok dekat Isam ni telah disummarizekan. Okay, what is a good sector. Jadi kadang-kadang kita tak perlu faham pun kenapa dia naik. Yang perlu kita tengok ialah kepada sektor apa yang muncul kat sini. Okay, kalau katakanlah kita dah boring dengan rubber glove yang terlalu naik banyak, ini dah lama duduk kat sini. Kalau maknanya sesiapa yang betul-betul tengok boleh fokus Comfort, Care Plus apa semua boleh tengok. Okay, dah lama dekat situ. Okay, kalau katakan dah boring lah, katakan dah naik banyak, shoot banyak pula kan. Okay, bolehlah try untuk aim yang mana yang okey lah, dah start naik. Okay, tapi mungkin baru start. Ni bukan baru start lah, ni dah dari segi long term trend dah tinggi. Tapi kira kuat lah, trend yang kuat. Sebab bermakna duit dana-dana mempunyai fokus, dana-dana sekarang ni berada pada sektor-sektor ni. Dan okey, mungkin ada yang akan tanya ni lah, apa maksud nombor ni? Nombor ni ialah dia punya trend. Maknanya dari segi glove ni memang trend dia memang pacak lah 99. Okay, tak perlu faham sangat nombor, dia lebih fokus kepada relatif dalam saham ni. Maknanya kita compare dari segi ranking, dari segi ni boleh jugalah, ni dah terlalu banyak, ini 20 ni macam tak berapa banyak lagi lah. Tapi dia tak ada makna macam 10 maknanya kuat, 3 kuat, tak ada. Yang penting yang mana paling tinggi itu paling kuat. Okay, dan to be honest, selepas dah tengok banyak ni adalah fungsi yang dah lama ada dalam saham. Bukan 99 ni ada kata 99 dah tinggi dah kan, tak bermakna dia dah tinggi. Yang sebenarnya yang ni maknanya dia dah kuat, dia kuat, maknanya kukuh, boleh terus fokus. Cuma kalau orang yang nak take a step, sebab kalau dia pergi masuk Comfort sekarang dah terlambat lah mungkin. So sepatutnya masuk hari tu waktu trend dia baru start, tak pacak-pacak macam ni. Okay, mungkin kata step back lah, try lah masuk sikit yang lain. Teknologi pun ada dekat area-area atas ni. Okay, we are very strong juga dari segi teknologi sekarang, because teknologi usually not really that affected dalam keadaan market sekarang. Okay, boleh study saham-saham yang mana yang bagus dari segi teknologi. Okay, but then glove, bila ada harga yang cantik, kita boleh masuk. Cari lagi saham-saham mana yang terlibat. Boleh tengok dekat sini. Okay, yang sebaliknya pula, kalau kita nak lebih cepat, cuma yang ni ialah premium future lah. Dekat saham kita ada percuma punya future dan kita ada premium future. Okay, apa maksud premium future? Premium future maknanya kalau kita nak dapatkan something yang extra, what is yang tengah hot sekarang ni, tengah laju sekarang ni dalam masa hari ni, today, hari ni saja. Kenapa? Sebab bila kita dapat yang baru start naik, kita boleh dapat at the moment yang orang kata cantik lah. Okay, cantik mana kita dapat. Dan satu lagi, boleh main dengan sentimen. Macam contohnya hari ni oil and gas kat sini, ada keluar oil and gas. Bila naik, semua naik. Okay, jadi bila semua naik, kita boleh cari mana yang kita rasa dari segi harga. Sebab yang lain mungkin dah gerak, yang ni tak gerak lagi, tapi pattern sama. Okay, ini yang kita kena look into. Contohlah hibiscus dayang. Dayang pacak lah. Hibiscus ni macam baru start. Itulah decision selalu dalam intraday. Kalau saya pilih mana yang nak beli on breakout dengan mana on support, ialah based on sektor punya. Okay, sebab kalau kita tengok sektor duduk naik, yang ni pacak, ini maknanya dia akan pacak juga, most probably lah. Dalam saham ni tak ada benda yang absolute lah. So that's satu kelebihan lah. Okay, dari segi yang ni, okay, dari segi sektor, alright. So kelebihan dia ialah kita boleh dapat yang cepat, okay, yang mana yang tengah naik. Okay, but then ada setengah kata, okay, macam mana? Sebab saya tak adalah nak cepat, saya tengok okay macam ni lah. Sebab kadang-kadang harga saham naik, lepas tu kita sedarkan dia mungkin drop dalam masa 2-3 hari. Okay, drop dalam masa 2-3 hari. So kita nak dapatkan yang dia naik tapi mungkin drop sikit. Dekat situlah main peranan super short term ni, sektor. Sebab itulah itu special, super short term punya future dekat saham. Okay, kita boleh tengok apa yang naik, okay, and then dia rehat kejap. Tapi dalam kes sekarang pun banyak benda yang lebih kurang sama. Okay, so kita boleh dapat idea jugalah
dekat situ. Okay, so this is the strength lah. Saya selalu tengok kalau saya nak masuk benda yang momentum base, dua ni, super short term dengan today. Kalau saya nak lebih, nak pilih apa yang saya nak hold, macam contohnya saya hari tu saya masuk comfort untuk yang ada dalam group, alhamdulillah kita semua dah ramai-ramai share 100% punya club. Okay, itu ialah berdasarkan long dengan mid term. Okay, saya suka mid term lah, sebab mid term ni dia dah kukuh dah. Kalau long term ni kadang-kadang benda dah kuat, tapi kena tunggu sikit baru dia masuk, sebab dia bersifat long term. Okay, so kita boleh ambil yang mid term, tapi ini pun premium lah. Yang percuma yang ni, kalau sesiapa hari ni berminat lah nak dapatkan premium, sebenarnya premium air saham ni unik sikit, kita tak charge untuk dapatkan premium. Okay, boleh kalau siapa yang berminat nak dapat premium ni boleh dapat secara percuma saja. Okay, sebab matlamat kita kat air saham, vision kita ialah kita nak tolong semua pelabur untuk melabur dengan lebih baik, helping people invest better. Itu kita punya aim. Sebab tu kita tak ada aim lah nak charge ke apa, kita kalau boleh nak bagi free. Okay, dan kita sentiasa bagi platform yang orang kata boleh digunakan secara profesional. Kalau ikutkan ni profesional punya orang yang banyak tengok benda ni. Okay, tapi pelabur biasa pun boleh start tengok data-data yang orang kata telah dialgoritmkan. Okay, so kalau siapa yang berminat, okay, cara dia ialah, okay, ni dekat bawah ni ada, okay, air saham premium. Okay, boleh tengok di ruangan air saham premium. Okay, hanya dengan buka akaun CDS ni, buka CDS, okay, boleh dapat screener premium kita secara percuma. Okay, tekan sini, isi. Lepas dah isi, tim air saham akan contact lah dalam masa 24 jam bekerja. Lepas isi, tim air saham akan hubungi anda semua. Okay, jadi boleh tekan. Kalau siapa ada sebarang persoalan, boleh juga letak di ruang komen dan tim saya akan reply juga. Mungkin selepas habis live ni, okay, akan reply. Contohnya, yang ni macam ni, boleh reply juga. Saya akan jawab juga kalau soalan-soalan related dengan topik ataupun soalan-soalan open, saya akan jawab sekarang lah. Mungkin soalan premium ataupun CDS, saya akan bincang, kita akan reply dalam komen lah. Ok, so kalau siapa yang berminat, bolehlah tengok di ruangan bawah ni, okay, ataupun hubungi air saham punya Facebook page, hubungi. Ok, sekarang ni adalah sesi soal jawab. Saya akan ambil lebih kurang 3 ke 5 soalan. Okay, ini kita akan jadikan setiap minggu lah. Okay, alright. Macam mana nak apply air saham, saya baru bagi tahu tadi. Pergi dekat bawah sekali, air saham premium. Okay, boleh baca air saham premium. Okay, tekan buka CDS. Lepas dah baca semua ni, boleh tekan buka CDS, ataupun boleh hubungi tim air saham. Okay, di Facebook lah, dekat Facebook kan ada page air saham. Okay, tekan message. Okay, soalan macam mana jual beli saham dalam short term yang menguntungkan? Okay, macam mana kita nak dapatkan short term menguntungkan? Okay, kita kena ada strategi short term. Okay, sebab kalau kita beli berdasarkan hawa nafsu ataupun emosi ialah kata lawan bagi strategi. Kena ingat benda tu. Kalau kita rasa-rasa macam bagus, itu emosi. Tapi kalau kita ada sebab kita beli dari segi apa? Dari segi technical ke, dari segi company tu yang baik ke, itu ialah kita guna strategi. Mungkin fundamental, mungkin gabung sikit. So tu yang pertama, kalau kita nak cari yang menguntungkan, mesti ikut strategi. Jangan terikut-ikut dengan harga saham, nanti memang sangkut. Okay, macam comfort ni. Okay, kita ikut strategi, kita nampak sector base kan dah strong, kita cari yang mana sesuai. Kalau siapa yang nak mid ke short term ke apa semua, boleh beli daripada peringkat awal. Tapi bukannya beli kat pacak atas kali ni, ramai buat juga. Okay, bukan beli kat atas, itu maknanya tak ada strategi. Ini apa, dia buat glove ni bagus, tekan, itu bukan. Dia buat glove, sekarang ni strategi apa kita nak pakai untuk beli. Untuk short term, selalunya kalau siapa nak buat duit, perlu strategi yang momentum base. Okay, dia tak boleh baring-baring punya base lah. Okay, maknanya bukan saham-saham rehat, tak ada, momentum base. Cuma dia ada banyak lah guideline yang tu boleh belajar lah dalam saham ni. Okay, sebagai contoh, janganlah beli yang pacak macam ni. Okay, yang dah pacak. Okay, beli yang baru start naik. Okay, ataupun lepas harga saham tu drop, and then kemudian harga dia naik. Okay, kita boleh beli, kita beli on rebound. Okay, ataupun kita beli BTST style, kita beli pada sebelah petang, okay, dengan harapan esok akan sambung naik. Dalam air saham ada screener, ini premium lah, BTST screener, siap dengan dia punya accuracy level.
Okay, yang kita update dari masa ke masa lah. So kalau kat sini sebagai contoh saya ambil saham macam Hibiscus. Okay, dekat BTST ni dia akan bagi, tengok kalau kat sini mungkin sekarang ni cantik lagi, pasal kalau sambung esok mungkin boleh dapat the next one. Some people akan try untuk dapatkan hari ni jual esok. Some people akan try untuk dapatkan benda yang macam ada rebound oriented. Okay, ada banyak teknik nak tengok benda ni. But semua ni boleh pakai. Kalau kat saham, one of the simplest way kita recommend untuk orang paper trade ialah BTST. Okay, because guideline straightforward ada kat sini. Okay, this is a premium screener lah kalau siapa yang minat. Okay, dan dia berbeza daripada apa yang ada offer di luar sana. Kadang-kadang kita kena tunggu group punya call. Yang ni ialah semua ada kat sini, boleh tengok sendiri. Okay, so itu yang pertama lah. Kalau strategi short term lain, ikut strategi masing-masing. Kita ada banyak dekat saham. Okay, boleh tekan je buy tax. Tag ni short term. Okay, keluar saham-saham yang boleh bagi short term. Selalunya saham short term ni, kadang-kadang kita belajar yang mid term, dua-dua dia boleh pakai. Contohnya kalau yang famous dengan turtle system, fresh breakout, T plus punya style, ini boleh guna short term, boleh guna mid term. Sebab short term dia naik, tapi kalau nak profit lebih lagi, kita bagi dia run. So itu ialah teknik. Macam mana nak cari saham yang menguntungkan. Okay, boleh guna, first kali kena ada strategi. Okay, faham 1-2 strategi. Kalau join saham, memang kita akan bagi 1-2 strategi untuk start. Okay, and then dengan sesi-sesi yang ada, boleh belajar sikit-sikit. Lama-lama boleh dapat banyak strategi yang kita boleh implement. Juga kalau ada belajar dekat luar pun, sebenarnya strategi-strategi ada dalam screener ni. Fresh breakout ada kat sini, turtle ada dekat sini. Okay, dan sebagainya. Alright. Itu yang menguntungkan ialah ikut strategi, bukan ikut emosi. Apa beza price dengan stop price? Okey, ini kalau guna stop limit lah. Okey, kalau guna stop limit function, okey, ada fungsi stop limit. Okey, dekat sini. Okey, alhamdulillah JHM saya dah naik. Okey, sell sebab saya antara yang saya fokus lah kalau siapa nak watchlist. Ni datang ni boleh dapat banyak watchlist ni. JHM sebab kalau bisnes satu dunia recover, dia agak slow sikit sebab dia banyak bisnes kat US. Kalau US betul-betul boleh keep up the momentum, sebab 70% dekat US. Okay, we will see some recovery dekat sini. Orang tak nampak lagi sebab dia bukannya, sebab dia mungkin orang analis kaji dari segi US masih slow. Okay, that's one my favourite lah. And then the second favourite of course, saham yang stuck selama ni lah. Apa dia? Salesforce lah yang tengah jam sekarang sebab ramai sangat trade. End to end pun boleh. Okay, that are two of my favourite. Yang lain pun saya ada sedikit-sedikit lah pegangan, tapi yang banyak yang dua ni atau tiga. Yang ketiga macam saya dah lama lah Hold Comfort. Itu memang saham favourite lah. Okay, apa beza price dengan stop price ni? Ini kalau siapa yang menggunakan sistem stop limit. Okay, kalau kita jual biasa ni lah, sell biasa lah. Okay, stop limit ni ialah satu fungsi. Okay, ni untuk public lah yang mungkin nak fahamkan. Ialah satu fungsi, kalau katakan sekarang harga 52 sen setengah dekat EFOS. Kalau harga dia jatuh ke 50 sen, kita nak kata macam ni lah, sebab kita dah beli lama 30 sen, 40 sen. Kalau harga dia jatuh, kita nak buat apa? Okay, kita nak sama ada cut loss atau take profit lah. Tapi kita nak buat macam ni, kita nak auto, bila jatuh baru jual. Okay, dia beza dengan jual biasa. Kalau jual biasa kita tak boleh buat itu. Kalau jual biasa, kita kena beratur harga tinggi lah. Pasal contohnya harga 52 sen, saya nak beratur kat 54 sen, 56 sen. Tapi kalau saya nak, kalau jatuh baru jual, itu ialah fungsi stop limit. Okay, dalam M Plus adalah beberapa broker yang ada yang tak ada. Okay, sebagai contoh, ada dua nombor kat sini. Kalau saya nak stop limit lah. Okay, saya nak stop limit, contohnya EFOS ni pada harga 50 sen. Okay, apa yang saya buat ni, stop price ni maknanya, stop price ni bahasa Melayu dia. Kalau jatuh ke stop price, sila beratur di price. Itu maksud dia. Okay, contohnya kalau saya letak kat sini, okay, harga Salesforce sekarang ni 525, kalau jatuh 50 sen. Okay, kalau jatuh 50 sen, juallah pada harga 50 sen. Itu paling basic lah. Selalunya orang akan buat sama. Sebab apa? Kalau, okay, contoh Salesforce. Okay, ni jauh sangat ni. Ambil yang dekat sikit. Kalau jatuh 515. Okay, kalau jatuh 515, kalau jatuh 515, jual pada 515. Itu maksud dia. That's why selalu pakai sama lah. Apa nombor-nombor lain yang kita maybe nak pakai? Kalau jatuh 515, kita nak jual rendah sikit. Sebab apa? Sebab kadang-kadang bila jatuh 515,
Okay. Dia jatuh straight ni contohlah EPF ke apa, main tekan dia pergi tekan habis. SFR kata jual semua kat 515. Okay. Habis kita kalau kita buat tadi, kalau jatuh ke 515, beratur 515, mungkin tak match. Okay, sebab dia orang dah jual habis, jadi kita kena jual kat orang kan. Dia baru nak beratur 515. So satu cara letak, kalau jatuh 515, jual je 510, tak apa. Kan, sebab kalau harga jatuh terlajak, at least terjual juga. Okay. Tapi kalau katakan tak terlajak, maknanya dia memang jatuh 515 sikit je, dia still akan match kat 515. Okay, ini soalan saya rasa yang ni agak heavy sikit untuk setengah orang, so saya try untuk bagi short macam tu lah. Okay. Sebab aim kita nak fokus kalau ada beginner dekat sini ke apa yang nak fahamkan berkaitan dengan saham, berkaitan dengan saham. Okay, saya try jawab. Yang tu agak panjang sikit lah. Kalau jual jam 4 petang, ada kemungkinan tak terjual tak? Sebab queue panjang. Okey, dia macam ni, senang je. Kalau saya beli SL Force, saya beli 525 ataupun 520. Okey. Kalau saya memang tak kira lah pukul 10 pagi pun ke 4 petang ke, saya memang nak jual 545 ke 60 sen ke, memanglah susah nak jual. Okey, sebab apa? Sebab harga waktu tu tengah apa? Baru 50 sen. Okey. Jadi kalau kita nak bagi match, kita kenalah beratur dekat-dekat ni. So maknanya adalah kemungkinan tak terjual kalau kita beratur jauh. Okay, so kita kena adalah tarik tali dia lah. So bergantung pada strategi. Okay. So at the end is bergantung pada strategi. Maknanya kalau strategi tu memang nak kena cepat, dan kita kena jual cepat lah. Okay. Jangan ni, kalau tak memang harapan tak terjual tu sangat tinggi juga. Okay, macam mana nak kesan stok tu akan jatuh teruk? Okay, senang je. Selalunya kalau saham dari segi technical analysis, okay, dia ada dua, fundamental perspective, technical perspective. Fundamental perspective, macam mana kita nak tahu saham tu akan jatuh teruk? Ialah saham-saham yang teruk lah dari segi fundamental. Okay. Teruk macam mana kita nak kesan? Senang je. Kita kesan dari segi sejarah company tersebut. Okay, contohnya Sapura Energy ni saya buat contoh je sebab ni live ni public ni kan, ada dia punya manager ke apa dalam ni ke apa. Ni saya just nak tunjuk perspektif lah, mungkin Sapura ni boleh naik balik alright. So sebagai contoh, okay, macam mana nak guna saham, kita nak tengok sekali pandang, nak tahu reputasi dia teruk atau tak. Tengok je dekat bahagian ni, kat bahagian sini. Ini apa tau? Ini adalah carta profit syarikat semasa. Dan profit ni kita siap buat dia punya average line. Okay, maknanya kita ini profit ni kita smooth kan. Ini special lah kalau siapa yang maybe biasa-biasa dia tengok QR lah kot. QR. Ni pun dah nampak teruk agak lah. Okay. Tapi kalau katakan ni kita smooth kan, kita boleh imagine the overall perspective. Sekarang tahun 2020, tahun 2015, ni ialah untung dia. Syarikat ni dulu untung dan makin lama makin teruk. Itu ialah cara fundamental lah, tengok yang ni. Bahasa mudah kita tengok je, Fcon ni kalau bawah 0.4, okay, bawah 0.4 selalunya teruk. Itu teknik pertama lah. Okay. Teknik kedua, kalau nak tahu, itu dari segi fundamental. Dari segi fundamental satu lagi, kita kena study kat sini lah. Ini kena belajar sikit lah. Okay. Maknanya kita nak tengok lah hutang dia tinggi ke tak. Selalu saya macam ni lah. Sekarang saya bagi shortcut ni. Tengok yang belah-belah bawah sikit ni. Kat sini. Okay. Nampak merah kat belah sini tu, itu syarikat tu memang dah sakit. Okay. Yang lain ni dia eksperimen lain. Tapi yang ni, tengok syarikat tu dah nak sakit. Technical pula macam mana kalau technical? Okay, macam mana kita nak faham dari segi technical dia teruk ke tak? Okay, yang paling mudah ialah tengok dari segi trend. Okay, tengok dari segi trend analysis. Kalau saham tu nampak tengah merudum ke bawah sentiasa, teruk. Tengok Sapura ni. Okay, oil and gas hari tu naik pun semput naik sini je. Okay, sekarang pun betul ke boleh naik? Okay, badan mungkinlah boleh naik, tapi dia masih lagi dalam keadaan menurun. Okay, dan agak teruk. Yang kita nak ialah benda-benda yang dah start melakukan trend yang menaik. Okay, yang trend menaik, ini ialah sepatutnya okey. Okay, yang bahaya ialah jangan beli waktu dia dah start tukar trend. Okay, ataupun dah break the mid term punya support. Okay, ni kalau dia start turun, dia tak payah nak kesan-kesan sangat pun. Memang tengok macam mana terkesannya selepas itu. Okay. So kita always follow the trend, right? The trend ni tengok dia tengah naik sedap kan, dia tukar trend. So jangan beli waktu tu. So nak kesan, bila harga dah start turun, jangan beli. Okay, itulah teknik
basic teknik lah. Kalau panjang lagi kita boleh discuss dalam yang ni, kita bincang dalam technical level 1 yang akan ada pada hari Ahad ni. Esok kita ada kelas asas. Kalau sesiapa dekat sini sangatlah beginner, okay, first time nak dengar saham dan sebagainya, saya sangat recommend untuk join kelas asas saham iSaham selama 5 jam. 5 jam ni macam sehari belajar 5 jam 5 jam belajar asas, okay, 5 jam belajar ni, dan akan tunjuk juga benda-benda macam ni, okay, the basic, okay, oleh tim iSaham, salah seorang daripada coach kita yang mengajar kelas asas, okay, 5 jam dengan harga RM39 sahaja. Okay, kalau siapa yang berminat boleh pergi ke Facebook iSaham, tekan events, okay, ataupun alternatively, okay, boleh pergi ke iSaham. Tadi premium kan, atas ni ada seminar ni, key point ni kalau nak tengok, okay, tengok seminar. Kita listkanlah seminar kita yang akan datang. Okay, sekarang ni advanced technical analysis sentiasa berlangsung. So siapa yang dekat sini yang memang dah tahu sedikit sebanyak berkaitan dengan technical analysis ke fundamental ke apa semua, dan nak belajar yang advanced technical, asas ialah esok 10.30 4.30. TA1 technical, nak belajar asas macam mana orang first time tengok technical analysis, hari Ahad ni, okay, hari Ahad ni ada lagi kosong. Kita buka banyak sikit space sebab online okay. Untuk advance pula, kalau siapa yang dah advance sikit kat sini, boleh pergi ke ini belum habis lagi, lepas ni saya jawab lagi soalan ni, orang selingan lah, at least dah bincang pasal premium sikit, kelas settle lah okay. Untuk advance kita ada sesi setakat ni kita ada lebih daripada kita ada lebih daripada 16 sesi. Ini dah berlangsung, daripada 5 Mei hari tu, sampai 15 Mei. Dah berapa hari dah ni? Dah 11 sesi dah kita belajar. Setiap hari sejam. 16 sesi. Dan kita punya matlamat, kalau siapa yang nak join sekarang masih boleh, sebab kalau join sekarang kita ada lagi berapa sesi, buy on breakout, ni strategi buy rebound, buy on dips, Wyckoff analysis, elite wave, dan boleh tengok recording lama. Kita dah masukkan dah pun recording sebelum ni, dekat sini, boleh tengok recording yang dah ada. Dan apa jadi lepas tu, lepas dapat 16 sesi ni, kita akan tambah lagi 16 sesi Q&A. Ada 32 sesi belajar technical advance. Macam mana 32 sesi ni, umpama kita belajar seminggu saham, maknanya pagi sampai petang seminggu belajar sesi, dengan harga hanya ni harga teruslah, 199. Ini orang selalu sehari berapa ribu kan, 2-3 hari berapa ribu, 199 macam belajar seminggu lifelong learning. Kalau siapa yang berminat, masih lagi berjalan. Untuk hari esok kita ada kelas asas, and then lusa kita ada technical analysis level 1, RM69 sahaja. Belajar lebih kurang macam ni 5 jam, yang ni lebih kurang almost lah 4 jam setengah. 5 jam 4 jam setengah, harga macam ni. Ini belajar 5 hari, harga macam ni. Sebab matlamat kita bukan nak charge, tapi kita nak bagi harga yang orang boleh commit. Sebab kalau kita letak harga mahal, tak kena dengan matlamat kita. Kita nak membantu pelabur dengan lebih mantap, software mantap, kelas mantap. Kalau bagi free kelas tak boleh, kita dah try dah sebelum ni. Nanti kita bagi kelas free, yang datang bukan nak belajar sangat. So dia macam tak ada komitmen. This is what we call commitment fee. Sesi, yang ni 12 sesi ni saya tak edit lagi. Ini sebenarnya 32 sesi, 16 sesi berfokus, 16 Q&A. Alright, so kita sambung lagi soalan. Kesan, maknanya itu sebab kalau siapa yang nak belajar lebih lanjut berkaitan detail strategi dan sebagainya. Explain R-Sawit. Ini terus dia tanya pasal R-Sawit. Biasalah kan, bila ada saham yang naik sedap ni, orang akan mula pandang lah R-Sawit. So R-Sawit ni bila tengok, pada harga cantik sekarang ni cantik, ada chance dia nak push. Untuk orang short term, this is a very good lah, boleh masuk terus sebenarnya kalau short term. Cuma elok belajar lah, kalau tak nanti kan masuk, nanti mula tanya esok kalau jatuh macam mana. This is a trading idea saja. Kalau orang short term, this boleh tengok berdasarkan setengah prinsip. Kalau saya lah nak kata sawit-sawit ni kuat, kita tengok pada crude palm oil. Nak tengok kat mana? Kat iSaham bawah ni ada labs. Dekat dalam labs ni ada crude palm oil price. Minyak pun ada ni.
crude and Brent oil. Kita ambil tengah-tengah lah sebab kadang-kadang orang confuse lah, crude lain, Brent lain, gabung je. Okay. Kalau kita tengok harga minyak memang cantik sekarang. Okay. Kalau siapa study harga minyak cantik, sebab tu harga minyak saham hari ni naik. Okay. Dia ada nampak nak break yang ni. Okay. Dia nak break this. Okay. This ni. Okay. Dia nak start naik. Okay. So ada harapan yang sangat tinggi. Okay. Crude palm oil on the other hand, okay, kenalah tengok sikit, dia slow sikit pada oil and gas, tapi macam ada harapan. So someone already try untuk go, tapi sebenarnya tak kuat lagi lah. Kalau tanya saya mungkin akan tunggu harga crude palm oil ni naik dulu, baru saya akan start fokus. Okay. Sebab apa? Bila naik memang boleh dapat ni waktu last time ni naik. Inilah sebabnya harga sawit naik. Okay. Harga sawit naik last time ni hanya sebab tu je sebenarnya. Okay. Kat sini. So dia naik menjadi-jadi. Okay. So sekarang ni ini adalah harapan lah, kita panggil harapan. Tapi of course lah, kenapa orang try masuk macam ni? Sebab harga dia sepatutnya tak ada. Sebab sekarang kan market dah drop, crash banyak. So orang akan try untuk masuk awal secepat mungkin. Tak apa, kalau tak jadi dia tunggu je lah kan, mungkin drop balik. Okay, dia nak try masuk awal lah. Cuma saya personally lah, sebab kalau kita jadi golongan yang try ni, okay, kalau tak kuat lagi, kita mungkin akan jadi tukang peram lah. Tak recommend sangat. Okay, tunggu the crude palm oil price recover, ataupun dia tak payahlah naik banyak macam ni pun. Okay, dapat dia naik sikit pun dah okey. Dapat dia naik sikit lagi. Okay, macam tu. Okay, so that is the idea lah. Kalau harga minyak pula, just focus on this. Kalau dia boleh naik sikit lagi kat sini, a new era. Ni sarangan saya lah. Short term punya signal, dah macam kelas advance dah ini. Okay, short term punya signal, okay, kita boleh tengok list all sectors. Okay, actually bukan, ni memang tak masuk dalam advance ni syllabus. Ini sebab dia open topic. Okay, kita tengok hari ni kan oil and gas naik. Okay, apa kita boleh buat? Kita guna signal intraday ataupun signal very short term. Kita masuk saham-saham oil and gas ni. Okay, and then kalau betul-betul breakout, kita boleh hold. Sebab ni baru peringkat awal. Kalau tak breakout, kita jual lah cepat. Ni kita ambil untung 2-3 sen cukup lah. 1 sen, 2 sen, 3 sen cukup. Tapi kalau kita tengok esok pun terus lompat, dan apa kita buat? Kita boleh hold. Sebab profit kita, dia berada di paras bawah lagi sekarang ni. Okay. Bagi contoh, dalam kes ni, yang contohnya Dayang boleh tengok kan, hibiscus. Okay, boleh tengok. Okay. Kalau dapat yang ni pun signal short term juga. Okay, kalau dapat yang ni, okay, kita beli. Okay, and then esok memang naik, dah harga minyak pun naik, and then my recommendation ialah hold je. Okay, memang sedap. Tapi kalau harga minyak pun nampak macam tak memberangsangkan, then tak apalah, kita ambil profit short term je lah. Ambil profit short term, kita jual. That is seni dalam saham. Okay, so berkaitan dengan harga sawit tadi, for short term boleh juga buat oil and gas. Cuma dari segi chart lah, saya lebih tengok oil and gas punya chart lebih kuat. Tapi dia punya sifat selalu lebih kurang sama. Crude palm oil, crude oil ni, minyak sawit ni lebih kurang sama kan. Nama pun minyak sawit. Lebih kurang je. Tapi lain tu lain. So this one boleh try untuk masuk untuk short term. Okay, ni dah discuss point ada. Macam mana nak apply saham tadi saya dah bincang. Okay. Kalau dah buka account CDS, macam mana nak dapatkan premium saham? Okay, yang CDS ni dia mesti dengan team kita. Kalau siapa buka dengan team lain, tak dapatlah yang premium tadi. Okay. So kalau dah buka dengan tim iSaham, hubungi je tim iSaham kalau ada apa sebarang persoalan. The easiest hotline ialah di Facebook page. Tekan di ruangan message. Macam mana nak cut loss bergantung pada strategi. Okay. The basic, paling basic, kalau tak tahu nak cut loss kat mana, belajar support dulu. Kalau support tak pernah belajar, memang kena belajar dulu support. Okay. Dalam TA1 kita ajar macam nak detect support. That is the very basic of basic. Teknik lain kita boleh guna untuk cut loss, yang lain boleh, tapi basic dia ialah belajar support. Okay. So support ni boleh guna sebagai cut loss. Macam contohnya kalau masuk sawit ni, aim ni ialah the last point lah. Kalau jatuh balik pun dia tak boleh. Kalau jatuh bawah ni, this is the support lah, contoh support. Okay, kena cut loss. Ada teknik yang lain, tapi teknik lain ni kena belajar lebih sikit. Contohnya kita dah beli tinggi sikit, so kita kata macam ni lah, kita jenis yang kalau tak jadi terus jual. Maknanya kalau esok turun sikit pun jual. So ada banyak method. So sebab tu dalam saham ni orang kata, tuan esok nak beli apa? Memang tak ada jawapan. Sebab kalau ada satu je saham tu je lah naik kan? Ada banyak saham naik. Okay, tu yang pertama. Macam nak beli kat mana? Ada banyak term pula. Ada yang short term, ada mid term, ada long term. Yang short term pun sekarang, tuan short term nak beli macam mana? Short term pun ada banyak cara. Okay, adalah yang kita recommend lah dekat saham.
Okay, sebagai contoh macam saya beritahu tadi, boleh start dengan BTST, beli hari ni jual esok. Okay, ataupun boleh start dengan screener-screener lain lah yang ada. Okay, kalau join group iSaham, kita explain lah screener-screener mana yang ni macam mana satu yang, kalau orang tanyalah yang ni macam mana, yang ni macam mana, kita explain. Okay, tapi kalau secara in general mungkin dah ada belajar kan, mesti ramai orang dalam saham ni dah ada belajar somewhere. Okay, kalau ada yang dah belajar fresh breakout, ada FBO kat sini, FBO screener. Mungkin dah belajar T plus strategi. Okay, kalau katakanlah mungkin nak start guna iSaham sebab yang ni bukan screener premium, boleh guna screener ni, saya recommend T plus screener untuk short term. Okay, entry pun ada kat sini, maximum entry, harga yang paling harga yang kita aim nak masuk dekat-dekat situ. Cut loss kat mana, boleh start follow, tulis atas kertas dulu. Okay, dalam iSaham ni ada tanda buy call dengan sell ke? Ni semua buy call untuk siapa yang mungkin tak familiar, mungkin selama ni dia buy call ni sebab orang bagi. Okay, so bila orang bagi, kita akan terkapai-kapai. Bila katakan kita rasa macam dah tak kena, kita tak tahu nak buat apa. Dalam iSaham, buy call ni ialah screener. Okay, maknanya screener ni ialah telah dibuat algoritma untuk kita nak pilih saham. Okay, beza dia kita tak sebut lah sebab dah ada dalam ni. Sebagai contoh, yang famous BTST, beli petang jual pagi. Okay, kalau katakan nak beli apa yang kita boleh beli supaya kita boleh jual esok, nak untung. Inilah contoh, dalam ni dah ada. Beli. Yang ni senang je, max entry. Ada max entry. Maknanya kita masuk pada harga yang bawah max entry. Maknanya ni lah dia punya entry. Okay, dan aim dia ialah kita tengok esok pagi naik sikit boleh jual, ataupun kalau monitor, kalau naik banyak boleh untung lebih. Okay, yang tu seni sikit lah, bila naik banyak dah untung kan. Cerita dia ialah ini screener C money take money lah. Bila katakan harga pusing, kita mungkin nak jual. Okay, so dekat iSaham ada signal direct. Ini kalau strategi ni, kalau strategi contohnya saya bagi strategi favorite saya juga macam simple uptrend plus. Okay, ada juga kat dalam ni entry point, remarks entry. Okay, untuk jual dekat iSaham gunakan feature portfolio. Okay, ni explore dulu. Okay, dekat sini boleh masukkan ni column empty cell. Sebab saya ingat yang ni boleh jadi topik next lah. Macam mana, kan saya dah bagi sektor. Next topik, macam mana nak guna portfolio punya section kan, boleh buat macam tu. Tapi basicnya pergi ke portfolio, kena login dulu. Kalau tak keluar lah, sebab ini ialah kita punya sahaja, individu, setiap individu lain. Okay, so dengan portfolio ada ni, kita boleh trigger jenis-jenis sell. Okay, so kalau guna BTST memang itu si money take money lah, harga naik tu ni, kalau jatuh cut loss pada range harga. Okay, kita selalu cakap esok pagi terus jual lah, tak kira untung atau rugi. Okay, tapi untuk setengah strategi mid term, yang short term oriented, ada juga empty sell, mid term sell. Okay, orang yang suka overbought, ada overbought sell. Okay, so itu signal. Dalam iSaham, bila kita the way kita buat ialah kita nak empower the user. Okay, you learn satu strategi, you pakai. Okay, that is the buy call, that is the cara nak sell, pakai. And then you upgrade. Setiap masa upgrade sikit-sikit. Dalam group bincang. Okay, setiap masa bincang sikit-sikit, dapatkan ilmu sikit-sikit. Ataupun dengan harga yang sangat cheap. Okay, dengan harga yang boleh kata commitment fee. Okay, boleh dapat 32 sesi yang saya beritahu tadi. Okay, 32 sesi boleh belajar semua, habis semua settle. Tapi lah kali memang akan pakai beberapa saja. JHM boleh masuk ke sekarang, remarks entry. Okay, JHM. Okay, dalam sesi ni saya try lah sebab kita bukannya sesi nak kata boleh beli ke tak, sebab bahaya kalau cakap macam tu, nanti ada kata, oh dia ni suruh beli. Okay, ini ialah sesi idea lah, kalau katakan soalan kita jawab lah. Okay, saya rasa dah tak boleh buat panjang lagi. Okay, sesi kita saya rasa dah 3 minit lagi, sebab kita ada satu lagi hari ni, memang saya ada kena settlekan dengan M Plus ada beberapa perkara. Okay, JHM dari segi tadi kita dah bincang siapa yang join awal sikit. Okay, harga naik turun, so this is the phase yang kita nak cari, iaitu phase support pada paras ni. Okay, ataupun dalam ni resistance become support lah. Okay, boleh dapatkan. Okay, jangan buang live ni, nak rujukan boleh, saya akan maintain kan, cuma ada satu syarat sebenarnya syarat nak join, kadang-kadang kita lenient sikit lah. Syarat join group ni ialah kena at least mempunyai like di Facebook page iSaham. Okay, itu je syarat dia. Saya akan kongsikan ilmu macam ni setiap minggu. Syarat dia, pergi like je dekat iSaham, ada post ke apa, tekan like. Okay, kenapa? Sebab supaya
bila like, anda akan dapat post-post daripada iSaham, ilmu-ilmu daripada iSaham secara percuma dekat page iSaham, dan secara tak langsung dia akan juga bagi kita sedikit point lah untuk marketing pada Facebook, kata okey, maknanya orang follow. So in return dapatlah sesi yang berterusan. Kita akan buat secara berkala. Kalau siapa yang tak like, kita akan remove daripada grup ni, sebab grup ni percuma. Okay? Ilmu percuma. Jadi syarat yang percuma juga kita letak. Okay? Tak ada minta RM5 ke RM20 ke, tak ada. Okay? Kalau siapa yang nak rujukan, kekallah dalam grup ni. Maknanya always support iSaham. Dan dalam masa sama, kalau siapa anda terus support iSaham dengan tekan like, okay, dekat ruangan profile ni ada iSaham Points. iSaham Points tu akan naik. Okay, iSaham Points tu akan naik. Jadi bila iSaham Point naik, boleh redeem macam-macam. Okay, boleh redeem macam-macam. Contohnya boleh redeem personal coaching. Okay, group coaching, kelas iSaham. Okay, ni dia punya page. Kita tak launch ni, nanti saya letak kat bawah ni lah. Okay, kalau tengok masing-masing yang tengok login dengan Facebook. Okay, bila tekan sign dengan Facebook, lepas kalau katakan ada like lah apa semua, 10 like 10 point. Okay, sebenarnya sekarang ni kita dah tukar sikit teknik dia, tapi coaching boleh redeem, t-shirt boleh redeem juga kan, banyak lagi benda boleh redeem padahal tak bayar apa pun. Okay, itu antara benda lah. Okay, macam mana nak kenal nama saham yang ikut sektor? Nama saham ikut sektor. Okay, satu, kalau kita tengok dalam sektor, okay, list all sectors. Okay, kalau nak kenal nama saham ikut sektor, kita boleh tengok dekat sini lah. Contohnya saya nak tengok rubber glove. Okay, dia keluarlah saham-saham dalam tu, Harta, Top Glove, Kosan, Supermax. Di sebaliknya, kalau saya nak terbalikkan, saya tekan je dekat Harta Lega. Okay, pergi dekat bawah. Okay, dia ada sectors kat sini. Rubber gloves, industrial product, coronavirus, healthcare, dia akan keluar kat sini. So ada dua cara lah, maknanya kita boleh tengok dekat sini. Okey, macam mana ni, soalan panjang ni. Okey, kita akan stop dekat recharge. Dan selepas tu saya tak jawab dah. Yang mana pernah join kelas seminar dan hendak refresh balik seminar, kena bayar balik atau percuma sahaja? Okey, untuk recharge dekat iSaham percuma. Okey, cuma selepas kita buat sistem online ni, sebab belajar online, okay, kita dah tukar sikit lah. Kalau siapa yang nak recharge, okay, kita bagi recharge 3 bulan, okay, kepada semua. Okay, siapa yang join kelas 3 bulan boleh tengok sampai lebam lah. Tengok video sampai lebam, recording ada apa semua. Okay, kalau katakan anda join premium iSaham, recharge tu akan kekal sampai bila-bila, sampai selagi premium. Okay, kita letak guideline setahun lah, sebab kita tak nak janji. Ada katakan sebab kadang-kadang kita tukar jenis kelas sebagainya kan, COVID dah tukar dah style lah kita. Okay, so kalau nak recharge percuma 3 bulan. Kalau premium boleh recharge bila-bila. Okay, saham nanti kita bincang, sebab saya nak try lebih kembangkan ilmu. Technical advance video sampai bila? Selagi anda 3 bulan anda akan duduk dalam ni recharge. Kalau anda premium member iSaham, anda boleh tengok sampai bila-bila. Okay, setahun lah, guideline dia setahun. Tapi kita bukan setahun tu, kita letak guideline sahaja. Okay, sebenarnya boleh tengok lebih dari tu. Nak recharge ke je. Macam mana nak tahu price saham tu dah start recover? Okay, dah start recover bila dia rebound, start recover lah. Okay, kalau katakan harga saham tu tinggi, okay, contohnya EFOS, okay, recover dengan melihatlah kepada saham tu. Kalau macam nak tahu harga saham tu recover, okay, bila trend dia dah mengukuh, kita boleh katalah dah recover. Okay, macam contohnya lah, kalau katakan EFOS ni, slow ni. Alright, so EFOS ni kan, dia drop, lepas tu dah start naik balik. Ini dah kira recover lah, recover. Okay, kalau katakan dia baru naik sikit je, itu belum recover. Selalu yang ni nanti A1 kita bincang panjang, tapi basic dia kita boleh kata dia recover lepas dia dah mula mempunyai trend baru, uptrend. Okay, macam mana nak recharge kelas saya dah bincang. Soalan last, macam mana nak dapatkan point, okay, iSaham. Hanya dengan pergi ke Facebook page iSaham, tekan je like, kalau nak komen pun boleh, okay, share pun boleh. Kita adalah beberapa, dia randomly lah, okay, tapi like ialah salah satu elemen lah. Kalau tekan like, love, apa semua, okay, satu like tu 1 point. Okay, 1 like 1 point. Dan point ni boleh redeem kelas, coaching, merchandise iSaham. Okay, kita ada satu lagi gift credit lah ni untuk yang menang-menang hadiah. Itu dia ada yang lain. Okay, boleh convert juga point jadi gift. Okay,
So itu kita punya. Nanti yang ni saya akan buat satu sesi untuk explain benda ni sebab kita nak launch secara terbuka. Okay. Contoh-contoh benda yang boleh di redeem kalau menang hadiah. Okay, Aisam credits ni. Contoh. Lazada voucher 200. Ada Chromecast 185 boleh redeem kalau siapa yang ada kredit. Ini gift credit. Okay, yang ni saya akan explain. Ni yang selalu menang kuis. Kita ada buat kuis mingguan untuk dan itu satu lagi kelebihan lah join Aisam. Kita ada support group, kita ada premium screener dan kita ada sesi-sesi mingguan kuis, boleh menang hadiah. Okay, trade pun boleh dapat hadiah kan, ada trade and win. Okay, macam-macam lagi hadiah yang boleh dimenangi. Okay, lebih kurang RM600 sebulan boleh menang. Okay, terima kasih banyak-banyak semua yang join pada hari ni. Okay, insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu depan. Saya akan postkan lah bila tarikh ni. Kadang-kadang agak abrupt, so kena stay tune dengan grup ni. Always check. Okay. Kalau siapa yang ada sebarang soalan boleh letak di ruangan komen juga. Kalau ada soalan-soalan berkaitan Aisam, mungkin tim saya akan bantu. Okay. Alright. So last kali, ada ke kajian dan trading plan dalam Aisam? Ada dalam screener. Okay. Tapi perlu login guna Facebook. Yalah, sebab kita macam mana kita nak detect login guna Telegram. Jadi kena login guna Facebook jugalah. Kenalah berubah, berhijrah. Okey, ada kajian trading plan ni sebab tadi ada yang tanya, saya kena explain sekali last lah sebab ni soalan berkaitan Aisam. Ada dekat dalam screener Aisam. Okey, contohnya kalau tekan screener Aisam, sebab kadang-kadang orang imagine trading plan ni mesti diberikan oleh orang. Sedangkan orang dia tengok Aisam juga. Banyak kadang-kadang orang dia subscribe Aisam, lepas tu dia jual dekat buat grup. Ada, benda ni ada. Kita dapatlah report, tapi kita cakap tak apalah, asalkan dia guna Aisam, tak ada masalah. Okey. Ada dekat screener ni ada entry. Okay, ada. Ni trading plan dia, entry. Entry price berapa? Entry. Ada banyak jenis screener. Ada screener yang jenis entry dia. Sebab kalau kita belajar saham ni memang seronok. Sebab unik. Ada yang jenis entry yang mid term, ada yang short term. Okay, ada perkataan entry. Ada yang siap, ada keberkesanan sebelum tu. Okay. So boleh gunakan yang ni. Sebab yang tadi saya dah bincang ni, cuma topik ni penting lah. Ada. Dalam screener Aisam dinyatakan dekat situ kat mana entry price, dekat mana cut loss ada. Okey. Kalau tak ada, dengan belajar ilmu sikit-sikit ni, top-up sikit, kita boleh faham sebenarnya kenapa ada yang tak ada. Okey. So itu boleh gunakan. Dalam sini contohlah ada perkataan entry. Okey. Boleh tengok ada cut loss kat mana, semua ada. Okey. And kita fine tune betul-betul untuk anda semua. Okey, terima kasih kepada semua. Okey. Esok ada kelas asas dan lusa ada TA1. Sila ambil peluang sebab kelas TA1 asas ni sebenarnya kita buat sebulan sekali je. Okay, cuma sepanjang PKP ni ramai nak belajar saham, kita buat kerap lah. So mungkin lah kalau yang ni kita rasa yang last, sebab PKP pun dah kira orang kata fasa ni lah, dah fasa orang pergi kerja balik. Okay, jadi mungkin the next one akan jadi lebih lambat. Siapa yang nak join boleh join esok. Okay, terima kasih sekali lagi kepada semua yang join. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Okay. Assalamualaikum.